di luar sana. Terutamanya beberapa minggu yang lepas, pimpinan Perikatan Nasional datang buat ceramah dekat sini. Dia gambarkan seolah-olah UMNO ni gila kuasa. Dia gambarkan seolah-olah UMNO ni menolak penyatuan umat orang Melayu Islam. Digambarkan kita hari ini dicocok hidungnya oleh DAP. Ya. Dan kalau nak cakap soal penyatuan umat, saya boleh cakap kat sini bahawa UMNO tidak pernah mengkhianati rakan-rakan kita dalam apa juga gabungan daripada dulu sehingga sekarang, termasuk penyatuan ummah dan muafakat nasional. Yang khianat adalah parti yang berlabelkan Islam itu. Ya, dalam senyap-senyap mereka berunding dengan Tan Sri Muhyiddin untuk membentuk Parti Perikatan Nasional. Kita tanya dalam mesyuarat 2 kali, diminitkan, tak mengaku. Akhirnya dibuat pengisytiharan bahawa mereka terlibat dalam Parti Perikatan Nasional. Kalau mereka mengatakan bahawa UMNO tak mau berunding atas asas Islam dan Melayu, jangan lupa mereka pernah khianat kepada orang Melayu Islam di negeri Perak seawal 2008. Jangan lupa peristiwa yang betul sadis. Kita hanya memerlukan 2 saja kursi. Pas waktu tu ada 4 kursi. Malam sudah setuju. Tapi biar Datuk Seri Syahrin cerita, saya hanya berkongsi apa yang almarhum Mufti Perak Datuk Seri Harusani, Tan Sri Harusani, dia sendiri cerita kepada saya bagaimana dia diminta untuk menjadi orang tengah, bertemu dengan Pesuruhjaya PAS bagi membincangkan perkara berkenaan dengan keperluan untuk kita mempertahankan kuasa Melayu Islam di negeri Perak. Waktu itu, apa kata PAS kepada Tan Sri Harusani? Lebih baik kita berkawan dan bekerjasama dengan orang kafir daripada bekerjasama dengan orang Islam yang zalim. Tan Sri Harusani terus tanya dia, apa dalil anda? Sedangkan Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis, unsur akhaka zalimun au mazlum. Tolonglah saudara kamu. Saudara ini dalam konteks Islam, akhun ini adalah saudara se-Islam yang mengucap 2 kalimah syahadat. Man qala la ilaha illallah haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Siapa saja pengucap 2 kalimah syahadat, dia adalah saudara, maka haram baginya sentuh darah dia, sentuh harta dia, sentuh nyawa dia. Apa yang Nabi kata? Tolonglah saudara kamu yang dizalimi ataupun yang menzalimi. Ibnu Abbas membawa hadis ini dan merujuk bagaimana sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, menolong orang yang dizalimi aku boleh faham, tetapi apa maknanya menolong orang yang menzalimi? Ya, kalau dizalimi itu kita tolong orang dia kerana dia kena zalim, itu clear, jelas. Tetapi tolong orang yang melakukan kezaliman, ini tak faham. Sahabat tanya Nabi, unsur akhaka zalimun atau mazlum, orang yang menzalimi ataupun yang dizalimi. Nabi kata, tolonglah saudara kamu sebab dia seorang Islam, untuk dia tidak melakukan kezaliman. Kalau betul dia melakukan kezaliman, isunya betul ke UMNO ni zalim? Kalaupun UMNO ni zalim, patuhlah bersama-sama dengan UMNO untuk tidak melakukan kezaliman. Betul atau tidak? Tetapi apa yang mereka lakukan pada waktu itu, sanggup berkawan dengan orang-orang yang hari ini mereka menyifatkan sebagai kafir harbi. Waktu mereka berkawan, mereka naikkan pangkat dia sampai ke darjat Khalifah Umar Abdul Aziz. Bila dah tak berkawan, macam-macam dia kata. Macam kita juga. Sebelum kita berkawan, apa? Level kita semua ni cukup cara. Kafir, tagut, yang terbaru dajjal. Nasib baik alhamdulillah sekejap je, 22 bulan, 33 bulan, istilah tu tak ada sebab kita berkawan atas dasar muafakat nasional. Habis muafakat nasional, datang balik dajjal, kafir semua ni. Ini bukan soal, ini bukan perangai akhlak seorang Islam. Betul atau tidak? Betul atau puan? Kita kena jelas. Kita berada dalam kerajaan hari ini bukan kehendak kita, bukan perancangan kita.
Oh, ada orang kata ini memang perancangan Presiden UMNO, tok guru dengan anak murid. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau betul perancangan Presiden dengan anak murid, saya nak sebutkan, ini saya nak ceritakan, pada malam 19 November, ya, 19 November, keputusan pilihan raya pada waktu itu, apa dia? 30 Barisan Nasional, Perikatan Nasional 73 bukan 74 pada malam itu. Ya, PH 82, yang lain sikit-sikit. Bila pukul 1:30 pagi, ya, semua dah dapat keputusan, termasuk saya, balik dengan kecewa kalah di Grip. Terus pergi tingkat 38 di PWTC, masuk bilik Presiden. Rupanya dalam tu semua tengah murung. Timbalan Presiden ada, naib Presiden ada, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri ada, Datuk Seri Zamri ada, Datuk Seri Syabri Cik ada, semua ada pada waktu itu tengah murung. Tengah tunggu satu lagi result. Sebab satu lagi result ini tengah nak kira-kira akan ada kiraan semula ataupun tidak, iaitu di mana? Di Bagan Datuk. Itu pukul 1:30 pagi. Dalam keadaan kemurungan itu, tiba-tiba saya tengok Presiden tak ada. Setengah jam ke 40 minit ataupun sejam lebih pada waktu itu, saya ingat dalam pukul 3:30 pagi, bodyguard Datuk Seri Zahid telefon saya. Dia minta, Presiden minta Ashraf turun ke tingkat 26. Ya, saya pun turunlah. Bila saya turun, saya masuk dalam bilik, saya nampak terlibat Datuk Seri Saifuddin Nasution. Saya pun pelik. Saya tanya dia, kenapa Datuk Seri di sini ni? Termasuk Datuk Seri Zahid. Ya, Datuk Saifuddin beritahu, saya diminta oleh Datuk Seri Anwar dan pimpinan PH. Saya tanya, termasuk Anthony Loh? Termasuk Rafizi? Ya. Bukan dulu Rafizi dia mengata macam-macam pada UMNO. Dia semua nakal. Dia kata, Saifuddin, you saja yang boleh pergi jumpa UMNO. Sebab you saja yang rapat dengan Datuk Zahid, sebab you dulu setiausaha pemuda dia. Kenapa? Dia minta saya untuk memujuk Datuk Seri Zahid, sebab Barisan Nasional hanya tinggal satu saja. Sebenarnya secara tak rasmi memang Datuk Seri Zahid dah menang, tapi ada ura-ura nak kiraan semula. Itu yang Syamsul Anwar Nasrallah, Syamsul Iskandar Makin. Ingat dia buat pendedahan itu yang semua kecoh. Dia kata ada arahan supaya jangan ada kiraan semula. Ya, memang betul. Sebab apa? Sebab kalau kiraan semula boleh jadi menang, boleh jadi tidak. Tetapi kalau menang, kalau dia menang, katakan Datuk Zahid kalah, bukan dia boleh tubuh kerajaan. Sebab itulah arahan daripada Anwar, jangan minta supaya kiraan semula, bagi Datuk Zahid menang. Ya, jadi kiraan semula tak berlaku. Bukan ada perancangan kata suruh Datuk Zahid menang oleh SPR. Mana waktu itu SPR, ya, bersama dengan kita ataupun bersama dengan PH. Ya, jadi pada waktu itu saya tanya Saifuddin, DAP macam mana? Dia beritahu, Anthony Loh beritahu, kalau UMNO buat syarat, kita boleh tubuhkan kerajaan bersama dengan syarat tak ada seorang pun orang DAP berada dalam kabinet, tak boleh jadi menteri. Kami akan terima asalkan Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri dan kita berada dalam kerajaan. Waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan, apakah Datuk Seri Zahid terus bersetuju? Adakah Datuk Seri Zahid terus bersetuju? Boleh jadi confused. Ya? Kalau setuju, pagi itu Datuk Seri Anwar tu angkat sumpah. Tapi Datuk Zahid tak buat keputusan lagi. Dia beritahu apa kepada Saifuddin? Balik dulu, biar kami berbincang dengan pimpinan tertinggi. Kami akan tubuhkan jawatan kuasa perunding. 2 hari lepas pada itu, datang pula rombongan Cik Kia yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ke PWTC, ke Seri Pacific, hotel kita dan rumah kita. Siapa ada waktu itu? Semua ada. Anthony Loh ada, Mak Sabu ada, Rafizi ada, Saifuddin Nasution ada, pimpinan dia. Kita pun semua pimpinan ada. Ya. Apa yang